Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal satu video Mazhar yang mengkritik orang yang berkata bagaimana kita mampu mengamalkan Quran dan Sunnah tanpa melalui para ulama, mufti dan asatizah yang muktabar. Mazhar seolah-olah memberi ruang kepada orang awam yang tidak belajar tentang Al-Quran Sunnah mengambil hukum dari Al-Quran Al-Sunnah tanpa melalui orang yang pakar dalam bidang tersebut. Kita tengok video dia dulu. Kebelakangan ini ada orang kempen ni, geng-geng nak kembali pada Quran dan Sunnah ni. Kita bukan boleh faham Quran dan Sunnah, ikut yang mana ulama dah kata sudah. Depa bagi tahu kita ikut. Memang benar kita memerlukan apa yang disebutkan oleh para fuqaha dan mujtahidin, tetapi kita hendaklah mendengar sendiri firman Allah dan membaca sunnah Rasulullah. Dan apabila ada hadis-hadis atau membab yang mungkin sukar untuk dipahami, memerlukan satu analisa, ketika itu kita merujuk kepada para fuqaha, kita merujuk kepada para mujtahidin, karena mereka telah melakukan analisa terhadap hadis-hadis itu. Tujuan mereka ni sebahagiannya supaya kita jangan baca habis. Untuk apa? Ikut saja apa yang kiai, masyaikh dan ustaz buat. Kalau ustaz kata saya betul, kita kira dia betul. Kalau dia kata dia buat, kita kira apa yang dia buat. Sekarang ni takkan dia salah, dia ustaz. Takkan dia salah, dia mufti. Dalam agama tak ada. Agama dalil. Kalau salah dengan kitab dan sunnah, salah. Hatta sahabat bertanya Nabi SAW, An-nasita am qusiratus salah? Adakah Rasulullah engkau telah lupa ataupun semayang telah dipendekkan? Dia tanya Nabi SAW. Nabi tak kata, hang siapa ni duk pandai-pandai tanya aku ni. Ini memberikan kelapangan dada siapa yang belajar agama, menjadikan benar-benar kita semua adalah hamba Allah. Sebab itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dinul haq, agama yang benar, bukan agama superstitious. Tuan-tuan tengok ajaran agama karut yang diajar, membodohkan akal. Sehibaba lah apa semuanya membesarkan apa pengasas-pengasas agama tu, diberikan kepadanya, dijadikan dia macam Tuhan yang menjelma di hadapan manusia. Tapi Nabi kita tak begitu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah aku adalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Agama yang jelas tauhidnya. Agama yang jelas anti syiriknya. Agama yang tidak pernah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mana-mana makhluk. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dan hidayah kepada kita dengan menekuni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kempen menyuruh orang awam merujuk kepada ulama untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah satu kempen yang salah. Bahkan ianya bertepatan dengan Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, tanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata, lam yakhtalifil ulama'u anna al-'amata 'alayha taqlidu ulama'iha wa annahum al-muradu biqaulillahi 'azza wa jal fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, ulama tidak berselisih bahawa wajib atas orang awam bertaklid dengan ulama mereka, kerana mereka yakni ulama adalah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun ulama-ulama tidak maksum dan sebagai manusia sudah tentulah ada kesilapan, tetapi Allah tetap menyuruh kita bertanya kepada mereka, dan sekiranya dibiarkan orang awam bebas memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu dan ulama, maka akan berlaku kehancuran dalam agama. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah." Yang bermaksud, apabila sesuatu perkara
diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis Sahih Bukhari, nombor hadis 6496. Tidak salah orang awam untuk membaca terjemahan Quran atau hadis. Tetapi orang awam tidak dibenarkan mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis. Dalam hadis ada disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man uftiya bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu." Yang bermaksud barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Riwayat Abu Daud. Nombor hadis 3657. Ibnu Hamdan berkata di dalam kitabnya, sesiapa yang memberikan fatwa dalam keadaan dia tidak memiliki ciri-ciri yang telah ditetapkan, tanpa terdapatnya sebarang darurat untuk berfatwa, maka dia dikira sebagai pelaku maksiat dan berdosa. Lihat dalam kitab Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti, muka surat 59. Dan tidak dinafikan bahawa asatizah dan mufti-mufti kita mungkin ada kesalahan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan bahawa kita orang awam boleh menolak mereka sehingga kita sendiri yang kena keluarkan hukum dari Al-Quran. Kena sedar, kita pun bukan maksum seperti asatizah dan mufti-mufti yang lain. Bahkan kita lagi teruk, ilmu pun tak ada. Jadi jangan duk rasa hebatlah nak mengkaji Quran tanpa ulama'. Dan kepada asatizah dan mufti-mufti dinasihatkan supaya amanah dalam menyampaikan hukum hakam agama. Tak tahu kata tak tahu. Seperti kata Asy-Sya'bi, la adri nisful ilmi. Maksudnya ucapan aku tidak tahu. Ucapan aku tidak tahu separuh daripada ilmu. Riwayat Ad-Darimi, jilid 1, muka surat 276. Jadilah seperti Imam Malik apabila ditanya kepada Imam Malik dengan 48 soalan dan 32 daripadanya dijawab oleh beliau dengan berkata, aku tidak tahu. Lihat dalam Syarah Az-Zurqani ala Al-Muwatta, jilid 1, muka surat 54. Kalau tidak percaya kepada asatizah dan mufti-mufti, kenapa jabatan mufti ditubuhkan dan kenapa keluarkan tauliah mengajar bagi asatizah? Pelik tak? Mungkin maksudnya, jangan percayakan asatizah aswaja dan mufti-mufti aswaja. Percayalah kepada lebih-lebih peralih. Kempen kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu dan ulama' adalah seruan yang rosak. Kenyataan seperti mazhab ini menyebabkan pengikut-pengikut lebih peralih lebih selesa menafsirkan Al-Quran dan hadis mengikut kepala otak mereka. Dan tidak hairanlah kalau kuliah lebih peralih tidak ada sambutan dari pengikut sendiri, kerana lebih peralih tak maksum dan pengikut-pengikut mereka rasa mereka boleh mengambil hukum sendiri. Dan kenyataan mazhab ini boleh menyebabkan orang awam hilang kepercayaan kepada asatizah dan mufti-mufti. Inilah yang sangat dikehendaki oleh Yahudi, iaitu menjauhkan orang Islam dari ulama'. Kesimpulannya, kita sebagai orang awam sentiasa memerlukan ulama', mufti dan asatizah membimbing untuk memahami Al-Quran dan hadis. Orang yang mahu terus kepada Quran tanpa bimbingan ulama' adalah sikap yang bodoh dan kelakuan yang bodoh. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.